Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na mimma 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Imma li ta'zimi ujurihim. Artinya imma kerana membesarkan pahala mereka itu, seperti segala penyakit yang harus dengan segala mereka itu kerana teratur atasnya membesarkan pahala. Dan kerana inilah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddukum bala'an al-anbiya'u summa al-awliya'u summa al-amsalu fal-amsalu. Alhamdulillah, limpah kurnia bala ihsan Allah Ta'ala, pemberian daripada Dia semata masih panjangkan umur kita. Alhamdulillah, Dialah menghidup mematikan. Alhamdulillah, sampai pagi ni Dia menghidupkan kita. Alhamdulillah, limpah kurnia bala ihsan Dia semata dapat kita Islam, diberikan kita kemudahan untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia bala ihsan Dia. Kita ada kehendak, keinginan untuk mengenali Dia, mentauhidkan Dia, sedar ke Dia, ingat ke Dia, dan faham siapa Dia, utusan yang telah diutus oleh Dia, khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita mengakui bahawasanya benar Dialah hamba Allah, utusan Allah, makhluk Allah, Habibullah, kasih Allah, yang kita ni nak jadi umat Dia. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, perasaan tamak holoba berada dalam majlis yang mulia. Alhamdulillah, dan insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Kita duk sambung bicara ni, dalil Nabi Rasul ni benar adalah manusia. Istilah yang dipakai adalah secara khabar mutawatir, perkhabaran daripada satu generasi ke satu generasi, daripada zaman yang kita duk bicara ni, Rasul-Rasul dan Nabi, sampai kepada kita dengan tak terputus dan terhenti. Semuanya diriwayatkan dengan orang yang ramai sekali memaklumkan kita bahawasanya mereka bersifat begini. Istilah yang dipakai, istilah yang disebut dalam kitab ni, dia kata famusyahadatu wuqu'iha bihim, pandang dengan mata kepala berlakunya sifat-sifat kemanusiaan ni pada diri mereka. Bahasa istilah ilmiahnya, akademiknya, yang ni dipanggil dalil khabar mutawatir, kerana antara kaedah yang menjadi hujah syar'iyah, sehingga ayat Quran pun boleh ditakwilkan, dan ayat Quran yang tak sama dengan khabar mutawatir ditakwilkan dia. Besar tu pelajaran tu.
macam mana ada prinsip ayat-ayat mutasyabihat bertemu dengan ayat muhkam, maka kita pakai ayat muhkam. Ayat mutasyabihat tu ditakwilkan dia, kerana tak boleh dipakai makna hakiki, kerana akan berlaku pertentangan yang dengan makna yang jauh sekali. Satu ayat Quran, walaupun ayat Quran, tapi oleh kerana dilalah makna dia adalah bukan yang pasti, ayat Quran tersebut kena takwil dengan ayat-ayat Quran yang muhkam. Jadi ada martabat ayat Quran begitu. Begitu jugalah atas kita bicara khabar mutawatir ni. Bila ada istilah khabar mutawatir, kalau ada zahir ayat Quran yang tengok tak betul dengan khabar mutawatir, cuma mesti dobit dia khabar mutawatir, khabar mutawatir, khabar mutawatir. Termasuk khabar mutawatir tu ialah benda yang muwafiqatun lil waqi'. Dia muafakat dengan realiti. Maksudnya realitinya macam tu, realitinya macam tu. Yang dia adalah waqi'-nya macam tu. Ayat Quran yang ada yang menyalahi waqi' itu takwil. Yang antara kita sebut lepas, kita tengok mata, tengok sekali lalu bumi ini rata. Ada ayat Quran pula terjemah sekali lalu seolah-olah macam menyokong fahaman bumi ni rata. Wal arda ba'da zalika dahaha, bumi selepas Allah Taala jadikan bumi ni, Allah Taala dahaha ai sawaha, Allah Taala ratakan dia. Apa maksud rata tu? Bukanlah maksudnya flat, lepior kan. Syarah oleh ulama tafsir kita, ataupun atau kita kata realitinya memang bumi ni bukan leper, bahkan dia bulat. Jadi apa maksud dahaha? Antara seingat saya ngaji dalam kitab tafsir ni, perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang dia ni dikenali sebagai sultanul mufassirin. Dia adalah sultan, maksudnya orang sangat pakar dalam bab ilmu tafsir. Bahkan dia digelarkan dengan turjuman Al-Quran. Istilah turjuman ni pentafsir Quran, orang yang sangat lapang dada dia untuk memahami apa maksud Quran. Jadi dia huraikan maksud, kata dahaha tu ai salihatun lisukna, itu layak sesuai untuk dijadikan tempat tinggal. Bukan maksud flat, lepior. Pasal realitinya, waqi'nya, khabar mutawatirnya dengan bukti-bukti yang bawa pada makna yakiniyah, dengan secara yakinnya memang bumi ini bukan lepir, bahkan bulat. Bahasa mudah bulat lah kan. Maka kalau ada ayat Quran yang datang macam tu, takwilkan dia. Itulah antara kekuatan dalil ataupun khabar mutawatir. Tapi dobit dia khabar mutawatir. Khabar mutawatir. Dia adalah hujah dalam kaedah syar'iyah, hatta dalam bab akidah. Itu yang kita sebut semalam. Ada negeri yang kita tak pernah sampai, dengar maklumat aja. Betul ke khabaran tu? Jika memang benar, sekalipun diceritakan oleh orang kafir, saya tanya orang New Zealand, Australia, Papua New Guinea, betul ke memang ada? Memang ada. Jadi apa nak buat? Percaya memang betul lah ada. Pasal khabaran mengatakan adanya dia. Negeri Jepun, ada ke Jepun? Memang produk Jepun apa? Banyak kita nak pakai, memang datang daripada sana. Itu dipanggil khabar mutawatir. Ada pun khabar yang tak mutawatir. Itu yang nak ada keupayaan kita tu nak kenal tu mana khabar mutawatir ataupun tidak. Ada pun khabar yang tak mutawatir, tak pula muwafiqatun lil waqi'. Yang tu memang bukan dia, memang takkan ada ayat Quran boleh ditakwil lah dengan adanya khabar-khabar yang bukan mutawatir ataupun
yang tak muafakat dengan wakil, tak mendapati realiti ni kan. Contohlah mudah, kalau kata yang sangat popular sampai di filem-filem kan, apa dia, dinosaur, ada dinosaur. Dia cerita, dia buat filem, ada dinosaur. Memang ada ke binatang nama apa, T-Rex tu, memang ada. Mana kau tahu? Kau tak jumpa, kau bukan hidup zaman tu. Tapi mengikut analisa dan kajian mereka, tulang-tulang fosil-fosil yang dia jumpa tu, dia dakwa, dia cantum-cantum, dia kelepuk-kelepuk, macam mana? Inilah rupa binatang tu. Dia reptilia ke, mamalia ke? Dia ni apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Herbivore ke, carnivore ke? Apa jenis spesies binatang itu berdasarkan kajian mereka, macam ni. Memang betul ke ada binatang yang besar saiz macam tu, dengan ganas dia macam tu? Memang ada ke? Masyhur atas saya duduk ngaji dulu, tutup duduk sebut, dia kata, kalau ada lah binatang besar-besar macam tu, ganas kata dia itu, habislah umat manusia ni, hancur lah. Tapi macam mana? Tak ada. T-Rex tu ada seekor yang pun habis orang manusia ni atas muka bumi ni. Tambah kalau berlonggok-longgok tu kan, banyak. Ada ke? Tak ada. Pula tu filem yang dia buat tu kan, binatang tu besar, betul aktif. Ghalibnya Allah Ta'ala buat makhluk atas muka bumi ni, kalau dia besar, dia tak aktif, dia takkan boleh bergerak pantas. Benda besar ni, ghalib dengan graviti ni, apa jadi? Dia lambat. Kapal terbang pun, kalau kita kata kapal terbang apa besar-besar? Orang panggil apa? Kapal terbang kalau besar, orang panggil kapal terbang apa? Kargo. Boleh ya, kargo. Kapal terbang kargo dengan kapal jet pejuang ni mana laju? Boleh tak kapal kargo lagi laju pada jet pejuang? Boleh? Anda jumpa? Tak tahu? Kau tak tahu, janganlah nak angguk. Ke hayal lagi ni, duk steam ni. Ada kapal kargo lagi laju pada jet pejuang? Ya. Semut dengan gajah, mana lagi pantas bergerak? Tak pandai kau. Tak segera menjawab kan. Tak kenal lah mana saiz besar, saiz kecil. Semut dengan gajah mana pantas? Mana tahu? Kau tengok dengan mata kepala. Gajah macam mana? Lembu macam mana lembu? Semut macam mana? Try tak? Cuba tiru. Nak tiru tak pandai. Pasal pantasnya dia tu. Burung elang dengan burung kelicap. Burung kelicap tu. Ataupun apa? Burung yang sedut madu tu panggil apa? Burung madu. Burung kelicap tak? Ni orang ni semua tak kenal alam binatang. Tak tahu alam apa tu. Saja tanya kita. Tak pernah belajar ya? Dia orang duduk bandar. Tengok TV macam-macam semua ada. Apa saya nak cerita ni? Burung kelicap. Apa lagi saya buat? Burung elang. Burung elang terbang macam mana? Dia lonjak tu. Yang tu je kan. Burung kelicap macam mana? Burung ciak tu dah lah. Burung ciak rumah tu. Macam mana? Ada burung halus lagi pada tu. Besar-besar tu kan. Kita tengok. Hilang. Kalau hilang, duk. Juga laju, slow Kargo macam mana? Ini pun jet pejuang macam mana? Saya nak cerita apa? Dinosaur macam mana? Cerita King Kong macam mana King Kong? Masuk kat bandar tu, berlompat tu, naik atas bangunan tinggi.
Betul, memang macam tu cerita kehidupan. Saya pasal saya belajar, Tok Guru ajar prinsip-prinsip macam tu kan. Karut. Kita tengok dia buat macam real. Dia buat macam real lebih bodoh. Betul tak? Benda besar dia takkan pantas. Benda besar semua lembab slow. Iya. Kapal lah kalau kapal besar, kapal perang besar-besar macam mana? Kapal besar. Lori balak sudah. Kalau jalan gerik dulu ni, kalau ada lori balak jenuh mengekor lah kita jalan duk itu. 20, 30. Jumpa kereta kecil je. Basikal sudah ada. Macam basikal? Basikal tidur lah. Siapa? Oi, basikal. Okey, cerita apa ni? Cerita apa ni? Realiti, waqi'. Satu walaupun benda tu masyhur di filem kan, macam mana? Karut. Ini bukan khabar mutawatir. Ini merepet. Tak waqi', tak menepati waqi'. Tak menepati dengan sunnah, fitrah orang Ta'ala bagi jadi. Boleh faham saya cakap apa? Yang tu pun kena ada pengetahuan sikit lah kan. Tak ada pengetahuan, duk bodoh tu. Kita tak kerti nak menilai. Kayu ukur tu tak ada. Satu benda-benda macam tu pula kalau kita mengaji, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kita ada. Cuma dia tak bahas di awal kitab tu. Awal kitab cerita benda besar lah. Ketuhanan, kerasulan, ni. Kalau ada pun benda-benda macam tu, kitab-kitab yang ulama kita yang kebelakangan sikit, yang dengan keedah dan kepakaran dan keimanan yang mereka dapat ni Allah Ta'ala bagi kepada mereka kefahaman macam mana nak faham ayat Quran yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sains sikit. Macam mana pun nak sebut kata apa? Allahumma salli. Nak faham dengan asal-asal saya sebut yang realiti, yang waqi', khabar mutawatir dengan apa yang ada dalam Quran. Pasal kalau tak sampai martabat mutawatir yang dia adalah khabar benda yang betul-betul waqi', mutabaqatun lil waqi', dia takkan boleh usik Quran. Tak boleh sentuh Quran dari sudut nak mentakwil ni, tak pasal sama sekali. Pasal apa? Mesti pergi Quran lah. Contoh antara isu-isu yang benar kelahi dulu, matahari, Quran sebut macam mana? Wal qamara qadarna wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Wasyamsu tajri. Apa dia? Orang kata dalam Quran sebut matahari ni tajri. Dia mengalir, dia berjalan. Ahli sains satu ketika dulu dia keluar pendapat dia kata matahari tak bergerak, matahari still. Yang bergerak apa? Planet-planet. Apa dia panggil? Semua planet-planet yang mengelilingi matahari ni dia panggil apa? Cakra surya. Cakra surya tu istilah-istilah sains zaman saya belajar bodoh-bodoh dulu lah kan. Cakra surya, planet-planet itulah Zuhal, Mushtari, Bumi, Pluto, Neptun, apa semua tu yang 9 biji tu. Duk pusing, kata dia matahari duk diam. Cuma memang mereka telah buktikan dekat matahari ni duk diam. Bila yang dia pergi naik angkasa pergi tengok matahari bergerak tak bergerak kan? Nak pergi keluar pergi ke bulan pun cirit separuh mati. Tu pun baru naik berapa kali dengan orang sendiri pergi. Apa bahasa gitu kan? Betul ke memang dia pernah pergi naik, pergi angkasa lalu tu pergi tengok planet macam ni, keputusan macam ni. Memang dengan pasti ke yang dia sebut planet-planet tu lah? Planet Marikh, apa semua tu kan? Betul ke? Atas kajian mereka, memang dia pergi tengok ke kat angkasa macam tu? Khasnya nak sebut matahari memang tak bergerak ke? Kalau tak sampai khabar mutawatir, tak pakai pendapat sains ni, macam mana? Mesti pegang dengan Quran. Quran kata apa? Wasyamsu tajri. Matahari mengalir, bergerak. Matahari bergerak. Tak boleh pakai sains. Dia tengok dia patah balik. Apa dia? Dia tukar pendapat dia. Dia kata, berdasarkan kajian dia macam ni. Matahari pun bergerak juga. Bahkan dia kata apa? Seluruh objek dalam alam maya ni, sebenarnya dalam galaksi ni, semuanya bergerak. Tak ada yang duduk diam. Semuanya
dia bergerak antara satu sama lain. Dia makin expand, makin berjauhan antara satu sama lain daripada satu masa ke satu masa. Diibarat macam satu belon yang dia semakin mengembang. Dan pengembangan dia dengan pengembangan yang sangat sekata dan teratur, mempunyai sistem yang begitu kemas dan teliti. Cuma dia akan sampai satu tahap nanti dia akan pecah. Itu kata dia hari kiamat. Mengikut kaedah dia kan. Apa saya nak sebut? Jadi mula-mula dia kata matahari tak bergerak. Lepas tu kata bergerak. Kita tetap kata bergerak. Tetap kata bergerak. Yang tu contoh yang kata bila khabar tak mutawatir, tak pakai sains, pakai Al-Quran. Pakai Al-Quran. Tapi kalau ada yang tengok zahir Quran tu, saya kata contoh bumi bulat apa tu. Kalau zahir Quran pun tak katalah bulat. Cuma dipahamkan sekali lalu seolah-olah macam faham dia rata kan. Tak faham bulat. Bila dibuktikan dengan kejadian siang malam longitude latitude apa semua ni, ada kapal angkasa, pembuktian yang telah ditunjukkan dengan kaedah secara mutawatir, wakilnya memang macam tu. Sebenarnya bumi ni bulat. Tengok arca sudahlah kan. Bulan pun kita nampak bulat, matahari bulat, dan bumi pun waktu gerhana bulan, bila bulan tu tutup cahaya matahari sampai ke bulan, bulan ni tak ada cahaya disebabkan bumi ni menghalang cahaya matahari tu sampai ke bulan pada waktu bulan purnama tu. Maka objek yang kelihatan di bulan dengan daripada bumi yang menghalang tu adalah bulat. Adalah bulat tu adalah bumi bulat. Takkan objek leper bayang-bayang bulat. Kalau macam ni bulat lah. Boleh faham saya kata apa? Matahari kan dia cahaya bergerak lurus. Takkan cahaya kena benda leper bayang-bayang bulat. Boleh faham saya kata apa? Mana mahu tu? Mana mahu tu? Ni. Macam mana bayang? Bayang bulat lah kalau macam ni. Leper lah. Kalau matahari suruh kat saya punya bayang-bayang macam mana? Takkan rupa rimau belakang. Bayang-bayang saya rupa manusia lah. Tangan 4, kepala 1. Takkan rupa rimau. Boleh faham? Takkan jadi bayang-bayang saya rupa semut. Boleh? Tak faham saya cakap apa? Tu nak cerita teori bayang-bayang. Sumber cahaya dengan bayang-bayang. Sumber cahaya macam ni, bayang-bayang macam ni menunjukkan objek dia macam tu lah. Boleh faham? Tak faham? Mofi gitu kan. Nak cerita apa? Nak cerita prinsip mana yang panggil khabar mutawatir ataupun tidak. Cuma nak faham mutawatir tu dia ada disiplin ilmu dia, kena pergi tengok satu tu saya cerita. Kalau contoh T-Rex apa tu lah, dinosaur tu, betul ke dinosaur ni? Nak tahu betul tak betul macam mana? Bagi faham sunnah fitrah Ta'ala buat alam tu macam mana? Benda besar dia takkan berjalan laju dan pantas. Benda besar semua lembab. Semua lembab. Bila arnab. Kalau arnab agak anak dia kecil-kecil yang besar-besar tu macam mana? Tangkap tengok. Bukan senang. Ibu dia yang 5,5 kilo. Anak dia. Anak kambing, anak-anak macam mana? Uish. Mak dia yang kat 1 kilo badan besar tu. Yang 1 kilo ada ke kambing 1 kilo? Ada lah ni. Dia tengok. Kita tengok orang badan besar macam mana. Tengok Syarif jalan. Dengan Darfan jalan macam mana? Tengok Syarif jalan macam mana? Sorry sebut Syarif sikit. Kalau ada kecil lagi kecil lagi ada lagi pantas dia jalan. Fitrah dia macam tu. Fitrah dia macam tu. Sunnah Allah Ta'ala cipta makhluk macam tu. Jadi kita boleh tahulah ni mengepet tak mengepet. Cerita tak disebut ada King Kong. Cerita apa dinosaur. Cerita apa lagi yang ada makhluk besar-besar ni.
Cerita gajah. Anaconda, ular besar. Pah. Itu kan. Dah. Ular lagi besar lagi bodoh. Cerita baru yang ada besar-besar. Apa? Ultraman. Jadi besar. Hayata. Oh. Ya. Ada pasal. Oh, kalau besar tu. Apa benda besar pun ni mesti lembab. Mesti lembab. Macam tu kita boleh tahu dia wakil tak wakil. Realiti tak ada. Real ke palsunya. Baik. Itu asal kita nak cerita bab-bab mutawatir. Jadi perkhabaran mutawatir cerita tentang Nabi Rasul ni, dia adalah manusia, kita terima anak manusia. Baik, dengar saya sebut sekali lagi. Kita juga dengar, bahkan macam nak jadi mutawatir dah. Apa dia? Nabi Adam makan buah khuldi, berdosa, keluar daripada syurga. Macam nak mutawatir dah, betul tak? Boleh faham saya sebut apa? Soal, mutawatir ke? Mana kau tahu? Tak mutawatir? Tu yang akan belajar kaedah akidah. Mutawatir tak mutawatir, akidah macam mana? Nabi Rasul berdosa tak? Subhanallah. Maksum mereka ni. Untuk cerita tu macam mana? Walaupun masyhur gila punya. Macam mana? Tak betul cerita tu. Macam mana kita boleh pastikan ni tak betul? Menyalahi kaedah-kaedah akidah. Ulama' dah buat keputusan lama. Bukan baru 2-3 hari. Yang masyhur tu, itu masyhur ni jangan tak tahu. Ada masyhur walaupun cerita Nabi Rasul tu. Ya? Pasal dalam Quran, tu nak sebut apa? Kaedah ulama' dah sebut, hujah, dalil akli semua setelah diselesaikan. Itu kalau dalam Quran, Al-Quran tu kena takwil. Tak boleh pakai zahir Quran. Tu yang wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Atau seumpama dia banyak tu. Nabi Muhammad pun wa wajadaka dhallan fahada. Takkan Nabi Muhammad sesat. Gila apa? Kita lah sesat. Nabi Muhammad sesat tak mungkin. Tu je Quran kata. Tu satu hal. Ayat Quran kata pula Allah Ta'ala pun dia pun menipu kat kita. Allah Ta'ala menipu. Wa makarallah wa makaru wa makarallah. Orang kafir duk tipu, buat macam-macam perancangan nak rosakkan kita. Allah pun buat perancangan menipu dan buat perancangan nak merosakkan orang kafir. Ya, ya betul. Nasullah fanasiyahum. Orang kafir lupa Allah Ta'ala pun lupa ke orang kafir. Ya. Allah Ta'ala lupa. Ya betul. Tu ya Quran. Walaupun ya Quran macam mana? Tak betul dengan bab-bab ketuhanan, mesti bukan macam tu maksud dia. Tu takwil lah. Tu takwil lah. Boleh? Faham? Kata apa? Siapa buta kat sini, kat akhirat buta ke? Tak. Yang buta sini akan buta sana, buta apa? Buta hati, tak ada iman. Tu yang buta sini, buta hati kat sini, buta sana. Kalau mata celek sini, buta mata kat sini, buta kat sana. Berapa ramai orang buta hafal Quran? Takkan sana buta? Tak buta. Memang yakinnya tak buta. Tu kalau dalam Quran kata buta macam mana? Mesti bukan batu buta tu, buta mata. Kenapa ya Quran takwil? Pasal ada benda-benda dan konsep-konsep akidah yang ulama telah rumuskan ni. Dan benda tu memang ulama dah lama selesai untuk kita. Cuma bila zaman belakang ni di atas kurang je pengajian, pula tu diwawarkan kembali pada Al-Quran, hadis Quran, tak mau tengok dah kita ulama. Bila proses sendiri kelang kabut. Sikit lah itu. Itu yang kena ambil daripada kita mana ulama. Pasal mereka beri kat kita ni, Masya Allah. Saya punya pengalaman ngaji dengan kita duk pakai, ada sebagainya yang baca duk telah. Kita lama-lama kan. Ulama kita cerita siap lah satu. Yang tu yang kita reti tu, nak selesai tu. Pasal kita pernah tengok kaedah yang mereka sebut kat kita, panduan dia macam mana. Baik, yang tu kalau ikut macam ulangan dia juga nisbah nak kata kaedah kita nak mengenal dan memahami, meyakini
dengan kaedah berdalil benarnya Nabi Rasul ni adalah bersifat manusia dan memang mereka manusia adalah khabar secara mutawatir daripada satu generasi ke generasi sampai ke kita, mereka ni adalah manusia. Ya. Jadi khabar mutawatir adalah antara dalil-dalil qawaid, dalil syar'i. Baik, atau kita nak sambung ni, kenapa orang taklah jadikan Nabi Rasul ni manusia? Sikit sebanyak kita sebut dah prinsip semalam. Yang ni yang sebut dalam kitab. Ni yang dia kata. Yang pertama, imma li ta'zimi ujurihim. Jadi pasal apa manusia? Dan kenapa pula dia bersifat manusia biasa, ada demam, ada sakit, ada orang tak suka kat dia, orang ada benci kat dia, ada orang bunuh mereka, ada yang macam-macam hal ancaman kepada Nabi Rasul. Bahkan mereka lah mempunyai ancaman dan penentangan daripada makhluk ni paling kuat sekali berbanding dengan selain pada Nabi Rasul. Jadi dia bersifat manusia dan akan ada susah payah kehidupan manusia ni. Kata dia imma, baca imma tu sama ada kerana nak membesarkan pahala mereka itu. Jadi antara hikmah Allah Ta'ala jadikan ada susah payah, orang tak suka pada Nabi Rasul dan manusia. Macam mana pun sunnah kehidupan manusia ni berlaku pada Nabi-Nabi. Sama prinsip dia. Pasal apa? Untuk membesarkan pahala Nabi Rasul. Kalau Nabi Rasul ni semua orang pergi kat dia taat aja, tak tercabar dia. Jadi antara cabaran hidup ni ada orang tak suka, ada orang suka, tapi orang yang benar ni dia tetap di atas kebenaran dia, walaupun orang tak suka, satu dunia tak terima dia, tetap dia di atas keadaan yang sepatutnya. Jadi semua tu atas prinsipnya Allah Ta'ala nak besarkan pahala mereka. Contoh dia kata seperti segala penyakit yang harus dengan segala mereka itu. Bab penyakit kita bicara dah. Penyakit pada Nabi Rasul ni penyakit yang tak menjatuhkan martabat mereka. Penyakit yang takkan istilahnya dengan penyakit itu menyebabkan manusia akan meliarkan diri daripada mereka. Rasa jijik dengan mereka, dengan Nabi Rasul. Rasa meluat dengan mereka. Meluat dari sudut. Ada benda yang tak selesa dekat Nabi Rasul ni. Muka Herod misalnya, gigi jongang. Boleh bahasa itu kan. Nabi Rasul gigi jongang. Nabi Rasul mata juling. Nabi Rasul hidung kembang. Nabi Rasul telinga capang. Itu apa saya cerita tu? Itu semua sifat-sifat yang kalau kat manusia dia ada aib. Betul? Nabi Rasul bibir tebal. Nabi Rasul dagu bengkok. Badan gemuk. Tengkuk pendek. Tinggi lampai. Ini apa? Kurus kering. Kering je. Sampai kulit dengan tulang ni macam baju ni, macam baju ni. Nabi Rasul macam tu? Tidak. Takkan sampai macam tu. Nisbah kurus, tapi kurus yang sampai orang tengok pun boleh menyebabkan meliarkan diri daripada Nabi Rasul. Tu disebut penyakit. Kalau penyakit yang harus, demam, sakit, ada gigi patah, ada luka, kena parang, kena tombak, kena anak panah. Penyakit harus pada mereka ni, yang ni memang harus. Kerana teratur. Jadi harus ni kerana teratur, kerana terlazim dari atasnya, atas bersifat-sifat manusia biasa ni, membesarkan pahala. Allah Ta'ala akan besarkan pahala Nabi Rasul. Dan kerana inilah telah bersabda Nabi SAW. Dia nak syarah sikit situ. Kata Rasulullah, asyaddukum bala'an al-anbiya'u thumma al-awliya'u thumma al-amsalu fal-amsalu. Terjemah, sangat-sangat sekalian kamu pada bala, orang yang paling bersangatan kena bala ni, paling berat bala yang ditempuh di kalangan manusia ni adalah segala Nabi-Nabi. Kemudian segala wali-wali. Kemudian orang yang lebih, yang di belakangnya, yang lebih di belakangnya.
Bahasa amsal ni, orang seumpama wali-wali. Siapa dia? Taat lah. Siapa lagi taat, siapa lagi pertahan akidah, siapa lagi memperjuangkan kebenaran, lagi tinggi martabat yang diusahakan, lagi besar kesabaran dia untuk mendirikan dan menjadikan agama, lagi besarlah ujian yang akan diterima. Memang macam tu dah. Satu saya ngaji dulu, ada tok guru kata, kita ni kalau tak kena ujian apa-apa pun, demam, tidak sakit, tidak rasa susah, atau benda pun tak ada, orang benci kat kita pun tak ada, semua orang suka je kat kita. Apa maksudnya? Ada benda tak kena kat kita tu. Ada benda tak kena tu. Relax je. Macam apa? Tak ada ujian langsung. Kalau kata yang ni sakit, yang ni orang tak suka, sehari kena puasa, contohlah. Sehari lepas tu kena kanser, lepas tu sakit mata, lepas tu sakit telinga, lepas tu sakit gigi, lepas tu sakit mulut, lepas tu sakit hati dengan orang pula. Ni benci, ni santau, ni sihir. Ni macam-macam ni buatnya kat kita. Tak henti-henti, tak putih-putih, satu-satu alam melintang. Ni maksudnya kalau dia sabar, dia tempuh betul-betul, hebat orang ni. Walaupun ada orang kena benda macam tu, tumpuk je. Tapi siapa yang kena ujian banyak, disebabkan takwa dan susah payah mereka nak junjung perintah Allah Ta'ala, maka akan lagi besar ganjaran dan pahala mereka. Prinsip kena ujian ni lagi banyak. Setengah-setengah orang buat kata hikmah apa dia? Kalau nisbah paku, paku yang lurus saja ia akan terus diketuk. Kalau paku dah bengkok, tak kena ketuk lah. Boleh faham? Tak faham? Apa maksud? Orang yang sentiasa dalam keadaan jalan lurus saja yang akan diuji bermacam-macam. Orang dah bengkok, nak katuk apa? Dah memang bengkok. Orang dah sesat. Tak usik pun sesat lah. Dia bukan kena ujian apa. Orang yang akan kena ujian ni apa ni? Orang yang duduk atas jalan kebenaran. Hak tu lah. Rasulullah yang isyarat tu, bukan kata-kata orang lain. Orang paling besar kena ujian ni ialah Nabi Rasul. Lepas tu para awliya. Lepas tu yang seumpama dia. Fal amsal. Tu dia guna bahasa itu. Cuma terjemah ni dia guna orang yang lebih ke belakang kan. Kalau ikut fal amsal tu orang yang seumpama Nabi, wali, padang tak mana umpama tu, dari sudut mereka makin taat, makin nak menjunjung perintah Allah Ta'ala, makin nak amal ma'ruf nahi munkar, makin dakwah manusia, makin siapa-siapa yang lagi nak mencontohi apa yang ada pada nabi-nabi dan para wali, orang inilah paling besar ujian. Ya. Kata Imam Al-Qushairi dalam risalahnya risalah Qushairiyah, bukan tiap-tiap orang itu menjadi ahli bagi bala. Tak semua orang dia berkelayakan untuk terima bala. Tak semua. Kerana mula bala tu bagi segala wali-wali kerana mula. Dan ada pun yang lain daripada mereka itu, maka Allah Ta'ala lepaskan daripada balak dan biarkan jalannya. Kerana mula balak bagi segala wali-wali. Mula itu. Pak Rumi itu apa? Mula juga. Mula balak bagi segala wali-wali. Mula. Jadi nak kata bab cerita kebenaran ni yang memang kena bala, yang dengan apa dia buat tu kena bala, permulaan bala, dengan banding dengan Nabi Rasul ni,
manusia yang memang kena bala di atas apa yang berlaku, wali. Wali ya. Wali adalah orang yang disifat taat. Yang mereka akan kena bala di atas taat yang dibuat. Jadi orang yang kalau bukan wali, sekurang-kurang wali, banyak agak cerita buat wali ni pun kan. Kalau faham pada itu, pasal Rasulullah tu kalau tengok hadis tu dia sebut orang yang paling besar kena bala anbiya, lepas tu aulia, lepas tu amsal fal amsal. Siapa yang amsal aulia? Aulia ya, tapi amsal dia. Sekurang-kurangnya atas saya ngaji, guru sebut pasal ada aulia ni panggil wali kutub, wali abdal, apa seumpamanya macam nama tu. Macam mana pun sebut dengan bahasa mudah. Aulia ni, sekurang-kurang aulia adalah as-salihin. Salihin ni bukan beramal salihin, tapi iman ni iman salihin. Orang iman salihin ni macam mana? Orang yang dia sampai pada tahap tak pernah langsung ada pergantungan selain pada Allah Ta'ala dan sentiasa duk zikir dengan Allah Ta'ala. Orang tu besar ujian. Orang tu akan kena ujian satu-satu. Ada pun orang yang tak di atas manhaj aulia dan anbiya. Taklah orang kata apa, usaha diri untuk ingat Allah Ta'ala 24 jam. Sentiasa mujahadah dengan nafsu dan syaitan. Orang macam ni, ghalibnya tak ada apa ujian. Ujian pun makan minum. Tengok ikan tak ada, makan ikan bilik. Ujian apa benda tu? Ada ujian apa lah. Ada ujian sikit macam ni. Cucuk vaksin. Tak cucuk vaksin tak boleh kerja. Kita dah rasa ujian dah. Tak ada benda tu. Tak kerja ni, pergi kerja lain. Tak kerja kerajaan, kerja sendiri. Yang tu ujian. Tu saya nak guna buat muka itu. Yang tu ujian. Malu kat lembu. Lembu pun tak boleh makan kat padang rumput ni, makan padang rumput tu. Yang kita ni tak boleh kerja dengan kerajaan. Nak cocok-cocok lah. Macam apa? Nyanyi boleh kerja. Tak ada jual ayam. Apa cerita ni? Jual ayam tu nak sebut Cik Dollah bela ayam tu. Macam-macam kerja berapa ramai orang tak kerja kerjaan, hidup elok je lagi senang daripada orang kerja kerjaan lagi. Malu dengan lembu tak ada kerja pun dia makan. Rasa simple aja. Ni rasa kalau tak kerja kerjaan tak boleh makan. Lepas tu tak kerja pramugari, tak ada gaji. Gaji ribu dah. Untuk tak boleh tutup aurat. Macam mana? Terpaksa lah. Paksa apa tu? Memang merelakan diri untuk dibuka aurat. Untuk membuka aurat. Untuk meraih sesuap nasi. Bopi bahasa itu. Mana pula terpaksa? Terpaksa ni orang bagi londeh. Pakai tudung dia londeh. Tu paksa. Ni tak ada pun macam tu. Tudung pun tak pakai lagi. Dan memang orang tak pakai tudung pun. Contoh lah. Kalau kata suruh pakai tudung, tak ada apa-apa lagi. Dia punya ujian nanti besar tak nak? Tentang iman, nak taat. Orang yang lagi besar nak taat untuk ingat Allah, untuk pergi mengaji, nak pergi faham Quran, hafal Quran. Hafal Quran satu hal lah, satu ujian lah. Lepas tu nak bagi ingat Quran, nak bagi faham Quran. Nak amalkan apa yang Quran. Itu satu ujian lagi. Siapa yang pergi ke arah tu, tengok dia punya ujian satu-satu. Siapa yang tak ada, relax macam mana? Main duha, tak. Subuh payah. Mengaji pun tidur. Ngapai apa pun tak ada. Kesungguhan untuk balik akhirat pun tak pernah bersedia. Lepas tu, makan, minum, sedap, seronok sana, seronok sini, makan jalan sana, makan angin sini. Tu, tak ada ujian. Tak ada ujian apa lah. Ujian tu macam mana? Nak pergi makan, kedai makan tutup. Itu ujian. Saya buat muka. Itu ujian. Itu ujian. Ada ujian apalah. Ini lain. Ujian apa? Isteri mati. Kahwin lain.
Betul je lah kan? Saya bukan nak memburuk-buruk apa, tapi nak kata macam tu ujian. Nabi ujian tu bukan ujian hidup kerenah macam kita ni makan minum apa. Memang ada pun kan. Tapi ujian dari sudut ujian macam tu memang ada. Tapi ujian Nabi-Nabi besar tu kan. Ujian para awliya tu kan. Yang tu dia tak pandang ujian sikit pun. Bahkan semua benda tu mereka melepaskan diri daripada takluk makan, minum, pangkat, kerja, siapa? Pasal nak pergi ke Allah Ta'ala. Yang tu yang dia tempuh ujian. Kita bak sarapan pagi pun sudah lah. Allah, kedai tu tak buka lah. Allah, teruji kita hari ni. Kedai roti canai tak buka. Teruji. Kedai roti canai tak buka. Boleh belah lah. Saya buat muka itu. Ada pasal. Siap tu. Tu dia kata, mula-mula bala ni wali. Sekurang-kurang wali martabat iman salih. Orang salih ni apa? Orang sentiasa nak taat. Sentiasa nak jaga sembahyang sunat. Sentiasa nak Allah Ta'ala diingat. Sentiasa nak jauhkan daripada maksiat. Bahkan benda makruh pun ditinggal. Tak pernah terniat. Orang macam ni nak dia punya ujian. Kalau apa datang main sapu, balut semua, ni tak ada ujian apa. Relax. Nak handphone dapat, nak lain-lain elok. Contohlah. Perut kenyang. Boleh tidur. Tak ada siapa nak marah. Tak ada ujian apa lah. Kalau main pondok pun nak tengok misal. Orang yang kena ujian ni apa? Orang yang memang nak mengaji. Dia bersusah payah mengaji. Bersungguh-sungguh nak mengaji. Bersungguh-sungguh nak taat. Yang tu memang tengok ujian satu-satu main. Kalau main ni duk makan minum, tidur, tidur, apa yang pun tidak, mengaji pun tidak. Tak ada ujian apa lah. Tengok saya buat bahasa muka itu. Memang tak ada apa. Apa pun tak boleh. Nak ujian, cabar nak. Apalah ni. Istiqomah ni. Namanya apa-apa Quran ni, satu hari, antai 5 juzuk. Bukan ada buat apa pun. Masak orang masak. Kau nak basuh baju, tak akan basuh baju sehari-hari 20 lah. Baju pun bukan gaduh tukar-tukar setiap hari kan. Bukan ada aktiviti lasak. Kalau aktiviti lasak, basuh sini tak berhenti. Memanglah ada pakaian nak basuh setiap hari. Yang ni dia pegang kitab. Yang ada pun pergi gatal main bola. Tengok ada ujian sikit. Tengok kaki terseliu. Itu bukan ujian. Itu saja cek pasal. Tengok tengkok sakit. Siapa? Kepala luka. Siapa? Terantuk batu. Bila mandi air terjun tu. Jatuh tergelincir. Itu siapa suruh cek gatal cek penyakit? Itu bukan ujian. Itu cek pasal. Tak ada kerja. Tak ada beban batu di galah. Bunyi lah cakap-cakap orang tua ni kan. Siap. Jadi mula-mula bala ni wali. Jadi muka kita ni apa? Tak ada bala apa Sabit tak boleh keluar rumah, lockdown macam mana? Bala. Tak, sebenarnya nikmat besar tu. Apa dia? Tak payah kerja, tak payah ke mana. Baca Quran. Tengok, baca Quran tak? Selawat tak? Zikir tak? Banyak ke sikit? Penuh masa ke tak ada masa? Duduk rumah tak buat kerja apa tu, tak ada masa nak baca Quran. Tak ada masa nak zikir. Tak ada masa nak selawat istighfar. Sampai macam tu lah. Kalau sibuk esok macam mana? Lagi tak ada apa lah. Na'udzubillah. Ni kata, malu lah kita. Dari sudut ada nama uji. Tapi kalau atas nama balak, tak ada apa lagi. Adapun yang lain daripada mereka itu, maka Allah Ta'ala lepaskan daripada balak. Balak besar-besar, lain pada wauliya ni, tak ada.
Dan biarkan jalannya. Dan kebanyakannya kehidupan manusia ni, kalau di atas kata tak taat pada orang Ta'ala, nak ada harta, orang Ta'ala bagi ya. Sakit pun tak pernah. Tu saya ngaji dulu kalau arwah batin, dia kata Fir'aun ni sekali pun tak pernah rasa pening kepala. Satu dia kufur dengan orang Ta'ala. Satu jangan duk rasa sihat tu, satu bagus je lah. Jadi betul. Ingat lagi saya sebut, dengar dia duk ngajar, dia duk sebut. Fir'aun tu semua hidup dia tak pernah sakit kepala. Pernah sakit sekali, kata. Mula-mula dapat jumpa Nabi Musa. Apa? Nabi Musa tarik janggut dia. Bergegar main bola otak tu. Nabi Musa kan kuat, yang kecil-kecil pun kuat lah. Kan? Tarik janggut Fir'aun tu. Bergegar sampai kepala otak tu. Kata dia buka budak ni special ni. Bukan sebarang orang ni. Kederak kuat ni. Tu memang mula-mula dia sangsi dah. Kata budak ni apa yang akan hancurkan kerajaan aku. Isteri dia ambil, kata dia, janganlah bang. Nak jumpa budak macam ni bukan senang. Kita pun bukan ada anak. Kata apa? Faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahu aduwan wa hazana. Kata, apa ni sebut dalam Quran tu? Buat anak angkat lah. Qurratul ainin li walak. Jangan kepala dia. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu ainin li walak. Kata dia, ni budak ni mudah-mudahannya dia jadi penyejuk mata aku dan kau. Kita kahwin tak ada anak. Jadi ada anak angkat ni macam mana? Budak special pula hanyut dalam sungai. Special ni. Takkanlah kita bela dia nak lawan kita. Fir'aun macam mana? Tapi tersentak kepala tu dah berasa dah. Nak cerita apa? Tak ada ujian apa. Senang dah lah. Apa semua. Tak ada susah apa langsung. Itu orang kafir. Lagi dia jahat, lagi dia engkar, lagi dia maksiat, lagi dia tindas orang Islam. Macam mana? Lagi senang hidup dia. Iya, lagi senang. Orang Islam yang tak mengaji, tak semayang, duk bodoh macam mana? Lagi ya, dia tak ada masalah apa langsung. Followers banyak, meniaga, maju. Satu kejayaan kita sebenarnya bukan di atas harta benda. Bukan dengan harta benda banyak. Kita punya kejayaan ni, ujian apa nak tunggu? Ujian apa nak tunggu? Ujian apa nak berlaku ni dalam bentuk-bentuk halang kita nak taat, boleh semayang, tak boleh ngaji, tak boleh mengajar, tak boleh. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni dia sekat nak berjalan tak boleh. Mengajar, ni tak boleh. Hak tu. Nak semayangnya malas. Kita punya ujian nak tu. Kita punya ujian tu. Kalau tak semayang, sihat aja. Yang tu. Memang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa dari sudut nak kena ujian macam mana ujian Nabi-Nabi dan Rasul. Tak ada. Tak ada. Nabi Rasul apa? Wali-wali yang ujian pun kita tak pernah terima. Kalau kita dengar cerita ujian-ujian para awliya, para anbiya ni macam mana? Rasa kita tak mampu nak terima ujian tu. Lepas tu kita baru jumpa Tok Guru, dilatih sikit je dengan ibadat, dengan zikir je. Habis lah kan. Saya tak kata orang lain, saya sebut saya sendiri lah kan. Dia baru bagi kita suruh zikir sikit untuk upgrade kita punya keadaan tu. Zikir buang angka banyak ni. Jaga istiqamah. Jangan kurang daripada banyak ni. Macam mana? Hak tu pun lari lah. Hak tu pun tak mampu kita. Nak ada ujian teruk-teruk je dia. Memang tak ada ujian lah. Terada kat kita ni. Memang tak teruji langsung sebenarnya. Tak ada apa cabaran langsung. Memang duk senang. Tu dia kata. Biasanya Allah Ta'ala ni lepaskan daripada balak dan biarkan jalannya. Biar tu. Dan biarkan jalan, jaga. Dia akan jadi istilah istidraj. Makin derhaka, makin bahagia. Dari sudut atau benda. Anak pinak. Orang yang mengikut dia, bagi sokongan kat dia. Support lagi. Lagi derhaka, itu lagi. Macam tu nama dia istidraj. Na'udzubillah. Jagalah elok. Dan tersebut pada satu riwayat bahawasanya Nabi SAW berkehendak buat isteri seorang perempuan yang maula, cantik. Maula ni perempuan
hamba yang telah dimerdekakan oleh orang. Maka ujar seorang baginya bahawasanya itu perempuan tiada pernah ia sakit. Kemudian dimaklumkan kepada Rasulullah, orang perempuan ni comel, dia maula kan. Kalau ataupun kita baca maula perempuan mereka tak kena. Pasal Rasul tak kahwin itu kan. Kita baca muli, perempuan yang muli, cantik. Maksudnya dia ni pandai mengurus, hamba ramai dalam pemilikan dia. Tu pentadbiran, pandai takbir dan urus, cantik. Tapi dimaklumkan pada Rasulullah, perempuan tu tak pernah ia sakit, maka menolakkan diri Nabi daripadanya. Tak jadi kahwin. Para sahabat pun kalau saya ngaji tu guru sebut, sahabat ni cerita nak kahwin tak? Para sahabat ni ada yang kahwin ni tak pernah rasa susah langsung. Demam pun tak pernah. Ada di antara sahabiah ni, isteri-isteri sahabat ni, bila kahwin, suami dia memang bagus, taat apa-apa, tapi tak pernah demam sakit. Bila tak pernah demam sakit, sampai dia muskil, apa pasal suami tak pernah demam sakit langsung ni? Ada benda tak kena ni kat suami aku. Jadi isteri ni punya risau macam tu, sampai dia minta supaya suami ni lepaskan dia. Pasal apa? Ada masalah ni suami ni, pasal tak pernah kena sakit langsung. Sedangkan hidup sama Rasulullah, takkan tak kena ujian langsung. Kemudian satu hari dia minta supaya suami dia pergi jumpa Rasulullah, pergi tanya kat Rasulullah, kalau aku ni minta kelepasan daripada suami ni untuk dilepaskan, maksudnya tak jadi isteri dia lah, boleh tak? Suami pun dah macam tu, isteri pun jenis adalah hujah alasan dia. Memang suami tak boleh nak kata apa, pasal betul prinsip tu kan. Dia pun dalam perjalanan tu tersepaklah batu. Nak pergi jumpa Rasulullah, nak tanya tu. Isteri memang dia takkan pergi buat hal, dia nak buat satu pun dia takkan pandai-pandai dia mesti tanya Rasulullah, tak ada tempat rujuk kan. Tersepak batu, pendarahan berlaku kat kaki, tak berhenti-henti darah. Terpaksa tak boleh meneruskan perjalanan nak pergi jumpa Rasulullah, patah balik ke rumah. Dia kata, nak jumpa Rasulullah ke apa? Nak jumpa Rasulullah. Macam mana? Kaki berdarah ni. Tak berhenti-henti, balik kena bagi dia selesai dia dulu. Isteri kata, tak payah. Tak payah pergi jumpa Rasulullah. Cancel cadangan tadi. Pasal apa? Kena ujian lah. Kaki berdarah, darah tak berhenti. Okey tu. Okey tu. Kena ujian, okey. Tak kena ujian, tak okey. Terbalik lah kita. Kita kena ujian, tak okey. Tak kena uji, okey. Tu. Tu kita. Siap. Satu nak kahwin cari orang ada penyakit. Adakah ada penyakit? Orang yang selalu kena ujian. Tu special. Memang pun orang yang memang kena ujian ni memang dia punya tabah dia punya kebolehan dia untuk survival hidup tak steady kan. Susah, hutang tak nak lah kata dia. Biar susah tak apa, biar tak ada kereta baru, rumah pun menyewa tak apa, janji tak ada kait dengan hutang. Yang tu ujian. Kalau dia ambil loan sini, tu tak ada ujian apa. Memang jadi ahlong ahcik kan. Jadi hamba kat ahlong Hak tu nak pergi masjid pun tak boleh siapa. Nak pergi cuti, nak pergi masjid tak boleh, nak pergi ngaji tak boleh siapa. Kerja ni nak bayar hutang, Engkau saja cik pasal itu istilah. Tak ada beban batu digalas, tak ada projek. Sendiri cik bala. Bukan bala disebabkan kita nak taat tu. Tak ada. Maka ujar seorang baginya, perempuan itu tiada pernah sakit, maka menolakkan diri Nabi daripadanya. Dan demikian pula kata dia, Ammar anak Yasir, Ammar ibnu Yasir telah kahwin akan seorang perempuan yang tiada pernah ia sakit, maka mentolak ia akan dia. Diceraikan isteri dia. Kita macam mana? Tak sakit adalah bagus, yang sakit Allah.
Tu kata macam-macam pasal kita tak faham perjalanan. Ni kata perjalanan aulia dia memang pelik. Pelik pasal dia tak macam mainstream punya arus. Dia lawan arus. Perjalanan aulia ni kita tak faham perjalanan mereka, memang kita kata pelik dia ni, memang pelik. Pasal mereka faham apa perjalanan yang sepatutnya. Mereka pula pelik aja, pelik aku tengok Saya buat misal lah. Cocok je vaksin. Sebut je lah lagi contoh kan. Cocok je vaksin macam mana? Boleh pergi ke mana-mana. Kan? Apa susah? Ni saja susah, nak pergi sana tak boleh, pergi sana tak boleh, yang ni masuk ni tak boleh, yang ni tak boleh, yang ni terhalang. Dia orang pelik kat kita pelik kat dia. Loh, berapa orang yang jadi masalah cocok macam ni. Takkan dia orang tak faham benda macam ni sebenarnya? Buat uji kaji bahaya tau. Kalau cocok yang kali pertama tu, one dose tu, dia berapa persen aja yang betul-betul yang ada vaksin, yang lain sejuk, bahasa mudah bahasa gitulah. Baru orang faham. Second dose dah selesa rasa dia kena cocok kali pertama, tak ada apa-apa efek. Tu yang merelakan diri untuk cocok kedua tu. Cocok kedua, kalau tak kena apa-apa, cocok kedua tu dia dah masuk 40% dah yang memang vaksin. Tu yang ramai lagi cocok yang kedua, kena jadi macam ni. Kalau tak ada efek apa-apa macam mana? Agak-agak nak tak yang ketiga? Boleh lagi, kena dua pun tak ada apa-apa. Kalau Cik Dolah kena 2 kali tak ada apa-apa lagi kan? Dah 3 dah. Lagi anda tak ada apa-apa juga, tak ada demam apa. Tu esok keempat lah tu. Ya, dengar saya tu. Pasal apa? Pasal dia kena yang tak ada apa-apa. Yang tak ada apa-apa kan. Yang bubuh tu sejuk kan. Kalau orang kena sekali pun dah mula muka herok gini. Nak cocok lagi tak? Cuba. Ini kesan action kali pertama muka herok. Agak-agak nak pergi tak lagi. Muka herok ni dia. Nak cocok action kedua. Mudah-mudahan dia jadi sihat. Kenapa kau? Mula sengit sini, macam ini. Dia cakap, Cik Dolah 3 dah je. Dos penggalak kena tak? Ada galak apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Saja kita usik-usik Cik Dolah. Tapi Cik Dolah steady tu. Dengan sebab main mengaji tu kot, orang taklah pelihara daripada kena-kena benda macam tu. Ya. Ada orang satu tumpuk lah. Saya bila lagi kena? 3. 2 minggu sudah dah kena lah. Dia orang panggil ke apa? Sebab itu ayat memang itu. Cuba kalau kena kali kedua itu sakit, agak-agak teringin nak nombor 3 ni. Tak. Baik. Itu li ta'zimi wujudim au li tashri'i. Situ jelah kita baca tu lagi panjang, tak berhenti pukul 8. Tu kalau kita perhati tu nak cerita apa? Penilaian orang biasa dengan apa yang dikatakan balak bencana dengan penilaian ulama, tutup guru tambah para aulia dan para anbiya ni tentang apa yang dikatakan bala dan bencana tu lain. Very high, apa nak sebutnya dah, perbezaan yang sangat besar sungguh lah. Perbezaan untuk menilai yang ni nama ujian bala tak bala. Kita tak boleh makan nasi bala besar lah kan. Tak ada, bukan bala, itulah rahmat. Tak makan nasi. Itulah senang je kan. Cukup mudahnya berisik dah. Ya Allah.
Itu yang kalau kita perhati, kalau ada je benda-benda yang halangan-halangan tu, kalau ulama' dulu, tutup guru dulu, bila ada halangan je, dia bukan keluh kesah tau. Dia Alhamdulillah, adalah rahsia itu. Ini pun kaedah dalam CP saya ngaji tutup guru. Kaedah kita apa? Jangan mengeluh dengan kesusahan. Dobit dia. Kuncikan dia dengan pandang positif. Allah Ta'ala tak akan buat satu benda yang sia-sia kita. Semua dia ada hikmah dan rahsia. Tak boleh macam ni. Adalah apa-apa tu. Tunggu je lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerja kita mesti buat. Taat mesti. Bukan saja fardu, sunat. Semua selawat, zikir, istighfar. Selesaikan. InsyaAllah Allah memang tak pernah akan sia-siakan. La yudhi'u amala minkum amal salihah. Allah Ta'ala dia tak akan sia-siakan siapa yang di kalangan kamu dengan berbuat amal soleh. Min zakarin wa unsa, orang lelaki orang perempuan sama je. Siapa yang betul-betul taat bagi jalan Allah Ta'ala, bahkan dia buka lagi jalan-jalan kita pada dia. Ini jalan ni. Kamu bersungguh lagi dia buka, lagi kita bersungguh, lagi dia bagi jalan, tunjuk. Yang ni jalan. Ini kaedah nak ingat aku, yang ni kaedah nak ingat aku. Siapa yang di sebaliknya tak nak beramal, jaga. Jalan iblis makin terbuka satu-satu pula. Makin berdoa ke orang, makin tak mau selawat, makin tak mau sembahyang sunat, makin tak berdoa. Doa makan pun tak boleh, bid'ah, masuk neraka. Jaga tu. InsyaAllah sambung kita awal tashri'. Soal? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidaytika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.